Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Anis Amani binti Suhaimi bernama matrik C18A0264. Saya akan membentangkan projek penyelidikan 1 yang bertajuk Kajian Reka Bentuk Kerusi di Ruang Menunggu Hotel berkonsepkan warisan Melayu. Kajian ini berkaitan dengan warisan Melayu yang mempunyai keunikan tersendiri, terdiri daripada adat, bangsa dan agama. Warisan Melayu turut memperkenalkan produk-produk seperti senjata, pakaian, alat muzik dan sebagainya. Namun, peredaran zaman telah memperkembangkan pengeluaran produk seiring dengan kecanggihan teknologi baharu. Gambaran ini menunjukkan contoh-contoh perabot yang terdapat di ruangan menunggu di sebuah hotel iaitu Ibis Hotel Kuala Lumpur. Penyata masalah. Peredaran zaman dan peningkatan teknologi yang semakin canggih telah mendorong kepada perubahan reka bentuk perabot. Terdapat perabot yang direka tanpa menitik beratkan warisan seperti penggunaan bahan dan bentuk. Kesan daripada reka bentuk tersebut telah menghalang daripada penyebaran tentang warisan turun-temurun ini. Malah masyarakat luar dan generasi akan datang tidak dapat didedahkan dengan peninggalan yang unik ini. Persoalan kajian. Yang pertama, apakah permasalahan reka bentuk perabot sedia ada di ruangan menunggu hotel? Yang kedua, apakah ciri-ciri yang melambangkan warisan Melayu dalam reka bentuk perabot? Yang ketiga, apakah perabot yang berkonsepkan warisan Melayu di ruangan penunggu hotel? Objektif kajian pula, yang pertama, mengkaji permasalahan reka bentuk perabot sedia ada di ruangan menunggu hotel. Kedua, mengenal pasti dan menganalisis ciri-ciri yang melambangkan warisan Melayu dalam reka bentuk perabot. Yang ketiga, mereka bentuk perabot berkonsepkan warisan Melayu di ruangan menunggu hotel. Kepentingan kajian adalah bertujuan untuk mendedahkan kepada masyarakat luar tentang warisan Melayu yang terdapat di Malaysia, dan skop kajian ini memfokuskan kepada konsep reka bentuk perabot yang terdapat di ruang menunggu hotel. Seterusnya, pemerhatian kepada konsep yang digunakan dari segi penggunaan bahan perabot dan reka bentuk perabot tersebut. Lokasi penempatan perabot pula adalah di ruang menunggu kerana ruang tersebut amat penting dan sering menjadi lokasi pilihan setelah tiba di hotel. Kajian ilmiah. Menurut Davison 1992, warisan adalah produk ataupun hasil budaya yang berbeza dan pencapaian dari segi nilai yang menjadi elemen jati diri sesuatu kelompok. Reka bentuk dalaman ataupun reka bentuk produk merupakan kegiatan mengkaji dan mempelajari tentang susun atur dalam sesebuah bangunan dengan mempertimbangkan pelbagai faktor seperti ruang, jenis bahan yang digunakan, konsep yang menunjukkan identiti sesuatu dan gaya hidup. Apa itu ruang menunggu? Ruang menunggu adalah kawasan yang disediakan untuk berehat atau persinggahan sementara ketika menunggu urusan lain selesai. Dan ruang menunggu juga menjadi sudut penting di setiap kawasan seperti hotel ataupun rumah. Ruang ini akan dijadikan tempat sementara pengunjung atau penghuni sementara menyelesaikan urusan yang lain. Fungsi ruang menunggu di hotel ini ialah tempat untuk berehat sementara dan berfungsi untuk melengkapi setiap sudut, bangunan ataupun ruang. Antara jenis-jenis peninggalan warisan Melayu yang pertama ialah alat muzik. Alat muzik merupakan satu teknologi yang digunakan untuk mengeluarkan bunyi ataupun alunan pada sesuatu produk. Alat ini juga menjadi perantaraan dalam berkomunikasi dengan pihak yang lain. Pada zaman dahulu, alat muzik diperbuat dengan sumber sedia ada yang mudah untuk ditemui. Reka bentuk yang terdapat pada alat muzik ini sangat-sangat menarik. Sebagai contoh, seni ukiran pada bahagian luar. Seterusnya, pakaian tradisional. Pakaian tradisional mempunyai pelbagai rekaan dan setiap kaum mempunyai budaya dan pakaian tradisi yang melambangkan keunikan sesuatu kaum. Siti Zainal Ismail berpendapat bahawa pakaian melambangkan identiti bangsa tersebut. Sebagai contoh,
Baju kurung dia yang mempunyai potongan yang sangat cantik dan akan menampakkan si pemakai kelihatan ramping kerana bentuk yang sangat kembar pada bahagian bawah. Pada baju kurung pula, ia mempunyai satu rekaan di mana mempunyai satu rekaan yang lurus dan mempunyai 4 lipatan pada bahagian kain di sebelah kiri. Selain itu, baju Melayu cekak musang yang memerlukan 6 hingga 7 butang pada bahagian tengkuk dan baju Melayu teluk belanga yang hanya memerlukan 1 butang sahaja di bahagian tengkuk. Senjata warisan Melayu pula merupakan peninggalan warisan Melayu yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, termasuklah senjata sebagai alat yang berfungsi untuk menyelamatkan nyawa. Selain itu, senjata turut digunakan untuk menangkap haiwan sebagai sumber makanan. Contoh senjata keris yang mempunyai reka bentuk yang unik. Dan senjata tumbuk lada mempunyai reka bentuk dan seni ukiran pada bahagian luar dan pemegang senjata. Selain itu, senjata lembing. Perabot ataupun kerusi merupakan produk ataupun barang yang digunakan untuk menghiasi ruang bangunan agar tampak lebih menyela. Sebagai contoh, kerusi berlengan yang mempunyai ruang untuk meletakkan tangan di bahagian kiri dan kanan. Selain itu, chai salon yang merupakan kerusi ataupun sofa yang mempunyai permukaan yang sangat empuk dan lembut serta terdapat pelbagai reka bentuk yang menarik. Seterusnya, kerusi sliper. Kerusi sliper mula wujud pada abad ke-19 dan sering digunakan oleh golongan wanita pada ketika itu. Kerusi ini sangat unik. Rekaan pada kerusi ini dapat dilihat pada bahagian penyandang yang mempunyai ukuran dan bersaiz agak tinggi berbanding kerusi lain dan tempat duduknya yang sangat rendah. Selain itu, kerusi malas. Kerusi malas ini turut terkenal kerana dapat digunakan di pelbagai ruang, terutamanya di ruang menunggu ataupun ruang tamu. Selain itu, kerusi wing. Kerusi wing merupakan satu kerusi yang mempunyai reka bentuk moden dan mempunyai seni reka tertentu. Metodologi kajian. Yang pertama, temu bual. Kaedah menemu bual pekerja hotel dan mereka adalah bertujuan untuk mengetahui pendapat terhadap reka bentuk perabot sedia ada di ruang menunggu hotel. Kaedah ini memudahkan pekaji untuk menganalisis data dan membuat sebarang keputusan. Kaedah pemerhatian memerlukan pekaji untuk melihat terus secara langsung apa yang berlaku di sekeliling. Kaedah ini memudahkan pekaji untuk menganalisis data dan membuat sebarang keputusan. Seterusnya, soal selidik. Kaedah soal selidik adalah soalan-soalan berkaitan perabot dan warisan yang telah diluaskan untuk mendapatkan pandangan pengguna. Kaedah ini juga digunakan secara atas talian dan dapat menyebabkan soal selidik kepada golongan pengguna yang lebih ramai tanpa mengira penjara. Cadangan, dengan adanya pendapat orang awam dan mereka, pekaji akan menerapkan konsep warisan yang mempunyai identiti tersendiri dengan menitikberatkan pandangan terhadap konsep reka bentuk dan ekonomik pada perabot tersebut. Kesimpulannya, untuk mengetahui sesuatu masalah, kekurangan ataupun kelebihan sesuatu produk, perlulah melakukan kajian terlebih dahulu. Kaedah yang betul dapat membantu pekaji menyelesaikan masalah dengan mudah. Terima kasih.